haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucap syukur kerana kita sedang menuju ke hari-hari yang terpenting dalam setahun. Itulah insya-Allah hari Ahad yang akan datang. Kalau hari ini kita malam ni kita masuk Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, di mana hari Ahad ini adalah hari wukuf yang menghimpunkan kesemua jemaah haji yang datang daripada seluruh dunia untuk maksud haji. Mereka akan berhimpun di bumi Arafah, di padang Arafah, dan ini akan memberikan kelulusan, kelepasan untuk ibadat haji. Saya dimaklumkan oleh kawan-kawan kata tiap-tiap tahun ada saja mereka yang terbabas, mereka yang terlepas, tak dapat wukuf di Arafah disebabkan kesesakan dan ramai pula manusia yang bergerak. Jadi ada bas-bas yang mana bila bawa saja jemaah, mereka tidak sempat untuk sampai sebelum fajar. Kerana kalau sudah fajar, sudah azan subuh, maka tempoh untuk wukuf dikira berakhir, tamat, daripada zawal sehingga sebelum terbit fajar. Jadi ada bas, dan ini memang malang lah, tapi nak buat macam mana? Bukan Malaysia saja, negara lain pun ada juga yang mana mereka yang tak sempat untuk sampai ke Arafah pada waktu yang ditetapkan. Jadi mereka ini dikira gagal, maknanya ibadat haji tidak lulus. Bahkan mereka kena palingkan ataupun tukarkan daripada hasrat untuk buat haji kepada umrah. Jadi mereka kena buat umrah saja, tak boleh nak teruskan haji. Hanya mereka perlu kembali balik ke Masjidil Haram dan buat tawaf, buat sa'i, lengkapkan umrah, habis dah. Kerja-kerja haji yang lain mereka tak perlu buat. Mereka tak perlu bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan mereka tak perlu nak melontar apa-apa jamrah, kerana mereka dikira fail, gagal untuk menyempurnakan haji. Sebab mereka sampai ke bumi Arafah pada masa yang waktunya telah berakhir, iaitu waktunya berakhir dengan terbitnya fajar. Jadi daripada hari 9 bermula daripada zuhur sampai besok. Jangan lepas pada tu kalau awak datang
bermakna awak akan tertinggal. Ada, saya bila bertanya kepada kawan-kawan, ada tak dalam pengalaman dulu, sebab kita pergi awal, saya pergi dengan jemaah, kita pergi awal hari, saya ingat hari wukuf 9 hari bulan, wukuf yang sepatutnya pukul zawal bermula, tapi saya dengan rombongan kita pukul 4 pagi dah sampai dah. Pukul 4 pagi, 3-4 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 awal pagi, masa polis pun masih ngantuk, masa tu kita dah sampai ke bumi Arafah. Jadi saya tak adalah masalah. Tapi bila tanya-tanya, ada juga mereka yang kelewatan. Jadi bila lewat ni tak dapat lah. Kerana ini kepentingan dalam ibadat haji. Jadi apa nak buat kalau dah terlepas macam ni? Kena datang semula sekali lagi. Tahun berikutnya kena pergi qada balik haji tadi. Jadi selagi tak selesai, selama itu dia kena buat. Orang yang pergi sempurna, sekali pergi dah cukup dah. Tapi orang yang tak sempurna ni, dia kena sempurnakan, tak kira lah daripada tahun ke tahun, untuk dia melaksanakan haji yang dikatakan haji Islam yang dia kena qada. Cuma saya ada sentuh tentang haji badal. Banyak juga orang bertanya tentang haji badal ini. Banyak yang kita tengok di tepi-tepi jalan, kadang-kala di papan-papan kenyataan masjid diiklankan haji badal dengan harga yang begitu murah, 1,500, 1,700. Maknanya selesailah haji untuk seorang yang nak buatkan haji badal. Maka ini satu suatu kerja yang tidak tepat. Tak betul lah kalau tuan-tuan bayar 1,700, sebenarnya dia tak akan buat haji yang lengkap, kerana harga yang diberi tak setimpal dengan ibadat haji yang perlu dilakukan. Kerana haji ini, dia kalau kita buat ikut dia punya step dia, daripada satu tahap ke satu tahap, dia sekurang-kurangnya 5 hari. Kalau buat betul-betul 5 hari masa diperlukan, dia tak boleh kurang lagi. Saya pernah tengok orang-orang Arab Yaman lah, yang kaya-kaya ni, mereka buat haji 1 hari je, tak sampai 2 hari dah balik lah. Mereka yang pergi dengan kenderaan sendiri, sebab Yaman masa tu tak jauh. Saya ingat kalau di tempat saya duduk di Al-Hudaidah, bertolak Isyak, besok subuh dah boleh semayang dekat Masjid Haram Mekah. Jadi memang tambah dalam Saudi itu sendiri, dia punya segala jalan darat dia memang canggih, memang jalan elok. Jadi orang Yaman ni yang masa tu mereka bebas keluar masuk Saudi dengan kenderaan sendiri. Mereka pergi buat haji tak sampai pun 1 hari dah balik lah. Hari raya kedua mereka dah ada dah. Cuma mereka ni bila balik, mereka akan datang ke rumah Syekh. Jadi sambil mereka bawa sedikit zam-zam, tamar, mereka akan duduk sembang, memberi cerita lah. Sebab mereka ni orang yang
berada. Jadi Syekh akan tanya mereka dan mereka akan cerita pengalaman mereka dalam pergi haji. Jadi bila saya ada dalam majlis mereka, mereka pun beritahu orang Malaysia ramai, disiplinnya orang Malaysia, macam-macam dia beritahu. Jadi saya tengok, sekejap sangat, 1 hari haji macam mana? Rupanya mereka buat yang rukun saja. Yang rukun ni memanglah, kalau tak buat rukun tak sah. Yang rukun ni apa? Niat. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima cukur atau gunting. Yang keenam tertib. Buat yang ini selesai. Kemudian yang lain pada itu, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, bermalam melontar 3 jamrah, itu semua wajib. Yang mana kalau tak buat, haji tetap sah, cuma kena bayar dam. Jadi mereka ni fikirkan kalau nak tunggu lama dengan kesesakan sana sini, bayar saja dam. 5-6 dam bayar, dah selesai. Memang pun selesai. Jadi bayar 5-6 dam. Jadi 1 dam 300 rial masa tu. Jadi kalau 5 dam baru 1,500. 1,500 telah menjimatkan mereka dengan masa, dengan segala-galanya, dan haji mereka dikira lulus. Jadi itu yang berlaku. Jadi kalau orang yang kita upahkan dia buat haji badal, dia tak boleh buat macam itu. Kerana mana dia nak dapat duit untuk dia bayar dam? Kerana haji kalau nak disingkatkan, kalau nak bayar dam, dengan dia pun duit cukup-cukup dia dapat. Jadi dia tak akan pilih jalan untuk bayar dam. Dia kena cari jalan untuk buat yang mana tak kena dam. Haji yang tak kena dam sekurang-kurangnya 5 hari. Jadi 5 hari, kalau kita lihat, dia perlu kepada, pertama sekali ialah penginapan dia. 5 hari ni nak kena menginap, tempat tinggal, nak duduk di mana. Jadi kita tak boleh letak beg tepi-tepi hotel, tak boleh. Jadi kena ada tempat simpan barang. Jadi tak nak kena masuk hotel. Hotel kalau di Mekah sekarang ni, kita tengok hotel yang murah-murah semua dah tak ada lah. Semua yang sekarang ni taraf 5-6 bintang punya hotel. Itu yang ada di keliling Kaabah sekarang. Yang murah-murah tu jauh. Saya pernah duduk rumah, bukan hotel lah, rumah tumpangan. Bayar 1 malam 50 rial. Jadi saya duduk 8 malam. Jadi kalau 8 malam, 1 malam bayar 50, baru 400. Murah lah. Kalau 400 tu kira murah sangat lah. Tapi 2 kilo daripada Masjidil Haram. Berjalan, panjat bukit, turun bukit, panjat bukit, turun bukit, baru sampai. Jadi dia kena ulang alik tiap hari, jauh. Penginapan dia satu. Yang keduanya, pengangkutan. Pengangkutan dia kalau dekat-dekat tak apa, kalau jauh kena naik kenderaan. Kenderaan pula sekali kita naik, harga dia 50, 100. Kalau naik teksi memang harga dia macam tu lah. Dia tak ada harga bayar RM5, RM10, tak ada. Dan sepanjang 5 hari tadi, dia perlu kepada makan.
Dan makan pula bukan murah, sekali makan 450 kena jalan. Jadi kalaulah ini belum baca lagi yang dia kena wukuf, dia kena tawaf, dia kena sa'i, dia kena melontar 3 hari, dia kena bermalam 3 malam. Jadi kalau tengoklah kerja-kerja yang perlu dibuat ini, sebenarnya dengan duit yang kita bayar itu tidak setimpal. Yang berlakunya, duit yang kita bagi kepada syarikat travel agent yang buat urusan haji badal ini, kita bagi dia di sini 1,700. Syarikat dia akan ambil 500, tinggal 1,200. 1,200 nanti dia akan sampai dekat Mekah, dia akan beri pada ejen. Ejen ambil 200, tinggal 1,000. 1,000 tu nak sampai kepada orang yang nak diupah tu, kadang-kadang 500 dia sampai dekat dia. Jadi kalau 500 kita nak suruh dia buat 5 hari, jawapan dia tak akan buat. Itu kalau kita kata 500, ini sekadar wukuf boleh. Nak suruh buat lebih, tak boleh. 500, dia kata saya buat wukuf. Jadi dia buat wukuf sajalah. Sedangkan haji tak lulus dengan hanya wukuf. Haji ni dia banyak lagi perkara lain lagi yang dia kena buat. Tapi kerana kita buat bayar tak cukup, jadi dia tak akan ada satu sikap tanggungjawab untuk menyelesaikan segala program haji. Sebab bayaran yang kita kenakan tadi begitu rendah. Dan ini yang berlaku. Jadi saya tengok kalau macam inilah, memang tak ke manalah orang tua-tua kita yang mati, mak bapak yang mati, yang kita buatkan haji badal tak sampai. Syekh saya di Yaman, guru saya sendiri, dia tiap-tiap tahun dia akan dapat upah untuk buat haji badal daripada Yaman. Memang ada visa sebenarnya untuk mohon haji badal ini, dan memang pun dia dapat. Setiap tahun dia dapat buat haji badal. Jadi saya tanya berapa kos untuk haji badal. Dia kata orang yang mintakan dia buat haji badal kena sediakan segala kemudahan untuk dia. Sebab dia nak pergi, sediakan tiket penerbangan pergi balik, Hudaidah ke Jeddah yang makan masa 1.5 jam. Kemudian kena sediakan pengangkutan untuk bergerak. Kemudian kena sediakan penginapan untuk tinggal. Kemudian makan sepanjang musim haji. Bila dikira total semua 8,000. Maka pihak keluarga ni keluarkan bayaran 8,000 kepada muassasah. Muassasah sediakan segala kemudahan. Maka syekh saya pergilah dengan bayaran 8,000. Mungkin makan masa seminggu 2 minggu, habis balik. Bila balik, maka keluarga tadi pergi bagi dia 2,000. Ini upah awak telah buat haji. Jadi 10,000. Kalau 10,000, benda masuk akal lah, logik lah. Dia dibayar dengan segala-galanya, dia buat semua komplit. Tapi kalau macam sekarang yang kita tengok ni, ini tipu. Tak betul sama sekali. Hanya 1,500 kita ingat dah cukup murah. Ialah apa tak murahnya, dia buat haji wukuf saja. Sedangkan tawaf tak buat, sa'i tak buat, lontar tak buat, dan semua tu adalah mempunyai kaitan dengan haji. Kerana haji ni bukan hanya wukuf.
Cuma wukuf itu menjadi satu rukun yang terpenting, tapi yang lain juga tidak berkecuali, kena buat semua daripada apa yang dikatakan rukun dan apa yang dimasukkan dalam kumpulan wajib selain daripada perkara-perkara sunat. Jadi hari ke-9 insya-Allah kita tahun ini hari Ahad. Bagi kita yang tak pergi, maka penghayatan kita pada hari itu ialah kita disunatkan berpuasa. Kalau boleh kita ingatkan supaya jangan ada di antara kita mengambil sikap mudah untuk mengatakan alah puasa sunat tak buat pun kita tak berdosa. Tetapi sesuatu yang amat merugikan. Apa tidak ruginya? Kita dijanjikan keampunan untuk setahun yang telah lalu, keampunan untuk setahun yang akan datang. Hanya kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi sebab itu kalau boleh kita ambil perhatian untuk melakukan ibadat puasa pada 9. Dan besoknya itu hari yang ke-10, maka itu adalah hari sembelihan. Hari 10 hari sembelihan, dipanggil Yaumun Nahar, hari yang penting di mana kita akan berhimpun. Saya ingat lagi masa saya belajar di Yaman, di tempat saya belajar ni nama dia Al-Hudaidah. Dia ada satu padang besar, dan di kepala padang tu ada macam mihrab dan ada macam mimbar. Saya ingat mihrab ni bangunan yang dibuat tak selesai ataupun yang runtuh, kerana dia tak ada bangunan semua, tak ada. Yang ada mihrab dan juga mimbar. Saya ingat ni tempat apa? Rupanya tempat ini diguna 2 kali setahun untuk perhimpunan ibadat sembahyang hari raya. Jadi orang sembahyang raya ni sembahyang di padang. Semua orang berhimpun di padang. Jadi kalau raya haji dibuat lebih awal, lepas subuh saja semua orang cepat-cepat bergerak menuju ke padang, ke medan. Kenderaan-kenderaan dia bawa, kita tumpang naiklah, kereta apa pun free, dia bawa pergi ke padang. Jadi selalunya saya pergi awal sebab saya nak dapat saf-saf depan. Apa lambat belakang lah. Dapat saf depan makna kita dapat nanti bersalaman, dapat jumpa orang besar di depan. Jadi lepas subuh terus orang akan berangkat pergi berhimpun ke padang. Jadi sampai saja pukul 8 solat akan dimulakan. Solat ni disebabkan dia solat sunat, maka dia tidak ada azan. Cuma kita kata as-salatu jami'atun asabakumullah. Semua kata as-salatu jami'atun asabakumullah, maka solat akan dibuat secara berjemaah. Imam akan takbir, kita ikut. Itu kaedah dia. Imam takbir, kita ikut. Rakaat pertama imam takbir 7 kali selain bertakbiratul ihram. Rakaat kedua imam akan takbir 5 kali selain bertakbir qiyam. Jadi kita ikut imam. Habis saja solat, maka kita duduk untuk mendengar khutbah
Dan khutbah memang panjang. Kalau orang Yaman ni, khutbah kadang-kadang sampai 1 jam, 1,5 jam. Panjang dia punya khutbah dia. Jadi kita dengar khutbah yang mana apa yang ditekankan ialah penyertaan kita dalam ibadat korban. Lepas tu ibadat korban akan berlaku, penyembelihan di sana sini. Jadilah suasana riuh rendah, bunyi masyarakat terlibat dengan ibadat sembelihan lembu, kambing, unta. Paling banyak ialah kambing. Lembu pun banyak juga. Unta tidak banyak. Kerana unta ni, orang Arab dia tak makan unta. Sebab tu kalau kita pergi masuk restoran, kita minta sup unta, mana ada? Dia pun terkejut. Engkau Arab, kami pun tak makan sup unta, kau Melayu nak makan unta? Tak ada. Jadi macam mana? Rupa-rupanya saya dapat tahu di Hadramaut ada unta dijual seminggu sekali. Dijual seminggu sekali. Ada dijual, memang ada orang beli dan makan. Rupa-rupanya mereka ni banyaknya orang Badui, orang yang berpindah randah. Mereka ni yang selalu makan daging unta. Kerana daging unta ni kulit dia murah, daging dia pun tak seperti daging lembu. Memang lebih baik, sedap lagi lembu, kambing berbanding dengan unta. Jadi sembelihan dibuat dan pengagihan dibuat. Memang satu suasana yang cukup menarik. Dan lebih lagi tarikan dia dalam raya haji. Kalau kita tengok, kita diberi ruang untuk bertakbir lebih lama berbanding dengan raya puasa. Raya puasa, takbir kita akan berakhir bila imam masuk solat. Dalam solat Aidil Fitri habis dah, tak ada lagi takbir. Tapi untuk Aidil Adha, takbir akan sampai ke hari 13, asar hari 13, masih lagi kita kedengaran takbir. Takbir gaya ni memanglah suatu yang amat memikat. Saya pernah jumpa satu keluarga Cina yang mana dia masuk Islam. Memang baiklah anak dia mengaji tahfiz. Saya tengok anak putih, saya tak rasa dia Melayu, tanya-tanya rupanya Cina. Jadi saya tanya, macam mana boleh masuk Islam? Dia kata dia terpanggil dengan takbir raya. Kerana masa tu dia masih budak. Bila dengar takbir raya, dia punya kesayuan dia menyebabkan dia berfikir panjang untuk menerima, dan akhirnya dia terima Islam. Dan dia dapat Islam, keluarga dia semua masuk Islam. Sehingga kan anak kecil dia asuh untuk belajar tahfiz. Jadi itu takbir. Sebab itu takbir raya ni, walaupun orang kata suasana gembira, kenapa nak sedih? Kita kata tak adalah sedih. Cuma kadang-kadang gembira ni dia boleh sampai tahap ada perasaan sedih. Banyak orang ketawa-ketawa sampai menangis. Jadi bukan makna sedih tu tak boleh kita sedih, kita tak sedih. Cuma gembira kita kadang-kadang sampai kita menangis, mengingatkan atau kembali kepada satu kenangan yang cukup manis semasa kita masih budak, masa ibu kita masih hidup. Jadi ini semua membuatkan kita kadang-kadang boleh jadi insaf, taubat, sedari dan balik ke pangkuan jalan. Sebab itu takbir raya
adalah suatu yang sangat menarik, terutama malam raya. Jadi kita bertakbirlah bermula daripada 9 hari bulan, 10, 11, 12 dan 13. 5 hari kita boleh bertakbir. Dan takbir raya ni memang seronok lah. Kita bangun dengan keluarga, terutama malam raya, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertakbir ini memang Allah nakkan umat Melayu bergema takbir mereka sayu pilu, dan ini suatu yang dikehendaki oleh Allah. Kerana kita tahu itulah takbir. Saya pernah sambut raya di negara luar. Saya pernah beraya di Bangladesh. Takbir dia Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tak raya macam ni. Apa Bangla ni takbir ni? Tapi memang dia macam tu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Allah masing-masing. Tu Bangla yang datang Malaysia ni, bila dia balik negara dia, dia action. Dia buat takbir macam Malaysia. Bangla ni bila balik sana, dia tak cakap Bangla, cakap Melayu. Sesama dia terdengar cakap Melayu, padahal dia Bangla. Kerana dia pernah duduk di Malaysia. Itu orang Bangla. Dia cakap Melayu, dia budaya Melayu. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa yang ada pada 10 hari bulan, selain daripada hari raya, 10 hari bulan juga ialah hari korban, di mana kita disuruh melibatkan diri dengan ibadat korban. Dan sebolehnya ibadat ini dilakukan oleh setiap kita, kerana dia korban ni sunat muakkad kifayah untuk keluarga, sunat muakkad ain untuk individu. Jadi kita buatlah ibadat korban. Kalau nak kira sepatutnya, isteri, suami, mungkin isteri satu bahagian, suami 2 bahagian, anak satu bahagian, menantu satu bahagian. Yang melengkapkan seekor satu keluarga. Seekor satu keluarga. Bukan macam sekarang. Sekarang ni kita seekor, kadang-kadang 7 rumah berkongsi dengan 7 kumpulan. Jadi itu sebenarnya tak menepati, masih belum sempurna ibadat kita. Jadi kalau boleh kita buat dengan jumlah yang lebih besar, itulah sebenarnya korban. Korban ni bukan dengan nama. Dia bukan ibadat nama, kita letak nama siapa-siapa, dia bukan. Macam saya pernah sebut, saya pernah mengajar di satu surau. Habis saja mengajar, pengurusi panggil saya masuk bilik. Ditunjukkan saya 2 list untuk peserta korban untuk 2 ekor lembu. Jadi di sana adalah nama pengurusi, timbalannya, setiausaha, bendahari, kemudian dengan biro lagi, lengkap 2 ekor. Jadi ditanya saya macam mana pandangan saya. Saya kata ini adalah satu contoh baik apabila ahli jawatan kuasa selalu mendahului
dalam apa-apa program mereka dilihat berada di depan. Tiba-tiba kata pengurusi dia, kata ustaz, sebenarnya list-list ni nama saja, sedangkan lembu ini adalah lembu peruntukan diberi kepada kita. YB bagi, kebetulan YB masa tu di Bandar Tun Razak MCA, jadi MCA bagi lembu. Jadi bila kita dapat lembu, kita fikirkan, kalau kita biarkan kosong tanpa nama, orang akan bertanya lembu siapa punya. Kalau kita tulis nama YB di MCA, orang lagi terkejut. Jadi tak ada nama, tak boleh. Ada nama pun tak boleh. Jadi untuk mengelakkan daripada confuse, keliru, kita letak ajalah nama ahli jawatan kuasa. Jadi kita ingat selesailah. Kita kata inilah ahli jawatan kuasa yang tahun ini mereka buat korban. Sedangkan setiap daripada ahli jawatan kuasa ni tak ada satu sen pun yang keluar daripada poket mereka. Tak ada duit yang dikeluarkan, hanya nama saja. Maka itu dia adalah bukan korban. Ada juga satu masjid di Gombak, YB bagi, tapi YB Melayu. Dia bagi lembu, tapi dia dah beritahu awal, dia tak nak kaitkan nama dia, jangan letak nama dia. Jadi ahli jawatan kuasa fikir-fikir nak letak nama siapa. Kita ambillah nama anak-anak yatim qaryah kita. Berapa orang anak yatim ni kita letak saja nama mereka. Jadi itu juga bukan korban. Korban ni bukanlah seperti mana kita tengok badan-badan kerajaan ataupun NGO yang bagi lembu ke masjid, ada setengah surau kerajaan negeri bagi seekor lembu. Jadi itu siapa buat korban? Ada yang TNB membagi, Telekom membagi, Petronas membagi. Jadi makna besarlah pahala Telekom buat korban. Jadi nak bagi pahala kat siapa? Jadi sebenarnya korban ni bukan datang daripada badan, bukan persatuan. Kita tak boleh ambil, kita pakai je duit tabung masjid banyak sangat, beli lembu sembelih. Dia bukan macam itu. Dia adalah suatu yang datang daripada individu. Kita yang ada sunat muakkad kifayah atau ain bagi kita ni untuk buat korban. Sebab tu dia tidak boleh kongsi lebih daripada 7. Paling ramai 7, tapi boleh kongsi kurang, mungkin 5, mungkin 3, atau tanpa berkongsi. Jadi itulah ibadat korban. Jadi ibadat korban ni, sahabat tanya baginda, apa kami dapat? Nabi kata setiap satu bulu, satu hasanah. Bahkan disebut juga bahawa setiap darah yang menitis, satu titik, satu dosa dihapuskan. Jadi inilah peluang yang ada di depan kita untuk kita ambil kesempatan ini. Setahun sekali. Jadi memang kalau kita kira 600 ni besar juga. Tetapi 600 ni bukan kita belanja setiap minggu atau setiap bulan. Dia adalah jumlah yang kita belanja setahun sekali. Jadi kalau setahun sekali 600, setahun sekali. Jadi ini sangat murah sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang kita kena bayar lebih lagi untuk setahun. Ini hanya 600 satu bahagian. Itu kalau kita ambil satu bahagian. Kalau ambil lebih, maka lebihlah besar dia. Ada jemaah daripada
Masjid Al-Mukarramah, Damansara Damai. Mereka kata mereka kumpulkan daripada penduduk sekitar untuk buat korban di luar negara. Disebabkan orang nak buat tapi taklah mampu sampai 600. Jadi kalau ada peluang-peluang yang lebih murah, maka mereka datang jumpa saya. Saya perkenalkan dengan kawan-kawan saya orang Islam di Sri Lanka. Jadi kontak tanya, Sri Lanka kata ada lembu, tapi harga dia $370 seekor. Jadi mereka ni fikir boleh. Jadi mereka buatkan satu bahagian 380. Jadi saya dimaklumkan bahawa mereka dapat collection dalam kumpul duit dia untuk 29 ekor lembu. Jadi sebahagian duit dah dihantar, sebahagian lagi akan dibawa. Mereka akan pergi pada hari raya malam itu, dan besoknya raya kedua mereka akan sendiri melihat bagaimana upacara penyembelihan korban dilakukan di Sri Lanka. Jadi tuan-tuan, itulah ibadat korban yang menjadi satu ibadat penutup kepada tahun kita. Jadi sebolehnya tak ada di antara kita yang tidak mengambil peluang untuk menyertai sama ibadat korban. Ambillah, kerana terutama kalau kita buat korban ni, kita hantar ke luar-luar kawasan, bukan hanya di Malaysia tapi di luar, terutama negara-negara yang memang berhajat sangat kepada sumbangan kita, seperti Kemboja, seperti di negara Bangladesh, India. Jadi sana kita bagi mereka korban, mereka akan dapat dengan mana sambutan dia sangat hangat, seronok yang sangat-sangat bila kita bagi mereka sembelihan binatang korban ini. Jadi saya masih ada ruang, masih boleh buka sampai hari Sabtu dengan satu bahagian 400. Tuan-tuan yang berminat, saya ada borang di belakang sana, boleh ambil dan boleh hubungi saya sebelum lewat hari Sabtu adalah hari akhir. Lagi awal lagi bagus. Kita buat korban ni, kita serah kepada Kemboja ataupun kepada ke Bangladesh untuk mereka buatkan sembelihan. Kita wakil dan mereka agihkan kepada penduduk miskin di sana. Jadi wallahu a'lam bisawab, masa pun dah masuk. Sebelum saya tutup majlis, saya buka ruang kalau ada soalan. Kalau ada yang nak bertanya sesuatu, saya persilakan. Tak, dia di mana pun kita buat tak semesti di sini. Cuma kalau dibuat di sana, macam mana nak bawa di sini lah. Kita tak boleh suruh dia post satu bahagian hantar kat sini ke, ataupun kita pergi flight ambil satu bahagian bawa balik ke. Lebih baik sedekah aja pada dia orang. Kita di sini kalau nak makan 600 tu, tak tahu berapa puluh kilo kita boleh dapat. Jadi kita bagi pada orang tu lebih baik lah. Tak. Buat di mana pun boleh. Buat di sini pun boleh, buat di negara luar pun boleh. Kalau buat di tempat luar, tak ada masalah. Kita tak hadir pun kita wakilkan. Wakil atas wakil. Kita dah wakil satu orang, orang tu dia wakil pada orang lain pula. Wakil atas wakil, wakil atas wakil tu boleh. Tak semestinya kita hadir. Cuma kita ada kelebihan. Orang Malaysia ni ada kelebihan sedikit nak dibandingkan dengan
masyarakat dunia luar. Jadi sebab itu kita banyak juga yang menghantar korban ke luar. Jadi tak ada masalah kita hadir ke tak hadir ke, terwakilkan cukuplah. Dan insya-Allah benda tu yang penting, maksud korban ni ialah kita nak salurkan binatang tadi kepada keluarga miskin. Memang orang miskin seronok bila mereka dapat. Saya bertanya kepada kawan saya di Kemboja, dia kata kita bagi satu kawasan miskin 200 ke 300 gram untuk setiap satu keluarga. Disebabkan tak banyak, kerana di Kemboja ni dia sekarang ni kata ada yang kecoh bergaduh pun ada. Sebab orang tengah, kita dah beri kepercayaan orang tengah pula buat masalah. Sebab pengagihan korban sampai satu tahap dia orang bagi ke setiap rumah. Satu rumah satu lembu, satu rumah satu lembu. Jadi terlampau mewah. Dan ada pula lembu-lembu yang disembelih ni yang tak cukup umur, sebab duit yang digunakan tak mencukupi mereka beli yang kecil. Jadi memang itu yang berlaku. Melainkanlah ada juga jemaah kita, bila mereka buat di Kemboja, mereka turun sendiri. Itu yang sendiri pantau, memang mereka nampak sendirilah macam mana binatang tadi dibawa dan disembelih. Memang segala-galanya sah menurut kehendak syarak dan memang tepat apa yang dikehendaki. Dia sebenarnya korban ataupun akikah, dia satu jamuan hadiah layanan Allah kepada kita orang Islam. Dia lebih kepada orang Islam. Jadi kalau kita di Malaysia, kita belum terdesak sampai kepada kita nak kena ajak orang bukan Islam. Dia tak macam di Singapura. Di Singapura memang tak ada pilihan, kerana dia berjiran. Tak ajak jiran tak boleh. Jadi dah menjadi satu keadaan yang mana mereka berganding sama buat akikah. Orang bukan Islam pun makan. Orang bukan Islam pun ada yang buat akikah juga. Jadi kita di Malaysia ni masih boleh terkawal. Jadi tak perlulah kita nak panggil orang bukan Islam untuk turut serta dalam ibadat korban. Kawan saya di Kemboja, dia buat macam mana? Dia buat 2 kali sembelihan. Sembelih pertama hari ke-9. Sembelih itu ditujukan kepada orang bukan Islam. Kerana orang bukan Islam ni akan datang sama-sama, bergotong royong sama buat kerja tolong. Jadi untuk menjaga hati-hati mereka ni, maka hari ke-9 disembelih dan diagihkan pada mereka. Dan diberitahu bahawa besok ada upacara sembelih, tapi itu hanya diberi pada orang Islam. Jadi dia pun faham yang dia bukan Islam, maka tak diberi kepada dia. Maka dia pun tidaklah terasa sesuatu, kerana dia dah dapat bahagian dia pada hari yang ke-9. Jadi itu cara kawan saya dia buat untuk kata nak bekerjasama, tapi tidak sampai mengorbankan hari raya dengan diberikan daging korban pada mereka. Baik, mungkin tak ada apa soalan. Jadi tuan-tuan, borang korban saya masih ada di belakang sana.
boleh siapa yang berminat. Dan saya juga ada program bulan 12 Uzbekistan. Siapa yang berminat pun ada flyers di belakang sana. Jadi satu lagi kita ada tabung di sana untuk meminta sedikit sumbangan bulanan tuan-tuan untuk saya dalam mengusahakan dan menggerakkan madrasah tahfiz yang sedang saya gerak bersama dengan kawan-kawan di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan bolehlah menyumbang sebagai membantu anak-anak yang sedang berusaha untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana waqdi hawaijana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna a'malana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Baik, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.